Okey, so kita mulakan. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Kita mulakan tajuk kita pada hari ini, struktur organisasi perniagaan. So dalam sesebuah organisasi perniagaan, paling penting adalah awak buat struktur organisasi dalam perniagaan tersebut. Macam dalam kelas kita pun, pada awal tahun biasanya cikgu akan lantik ketua, penolong, siapa yang bertanggungjawab bahagian keceriaan, siapa bertanggungjawab bahagian kebersihan. Okay, tujuan dia kita nak bahagikan setiap tugas dan tanggungjawab dalam kalangan pekerja. Siapa yang bertanggungjawab terhadap tugas tersebut. Okay, okay, kita tengok kat sini. Struktur organisasi ni lebih kurang maksud dia macam carta organisasi lah untuk awak lebih faham. Okay, ada 5 struktur organisasi dalam perniagaan. So yang pertama adalah berdasarkan fungsi. Okay. Berdasarkan fungsi ni maksud dia berdasarkan fungsi utama dalam organisasi seperti pemasaran, pengeluaran, keuangan, pendidikan dan pembangunan serta pengurusan sumber manusia. So masa awak tingkatan 4 hari tu dalam bab 4, awak ada belajar 11 bahagian fungsian dalam perniagaan. So bila struktur organisasi berdasarkan fungsi, kita akan terangkan berdasarkan contoh bahagian pemasaran. So bahagian pemasaran terdiri daripada pengurus pemasaran. Siapa pengurus pemasaran dan di bawah tu siapa lagi ada di bawah bahagian pemasaran. Dan struktur organisasi berdasarkan fungsi ni yang paling banyak dipraktikkan sebab dia mudah untuk dibentuk dan dipraktikkan. Okay, ini adalah contoh bahagian fungsian struktur organisasi berdasarkan fungsi. Okay, kita ketua dia adalah pengurus besar. Biasanya ini terdiri daripada satu orang. Okay, dan di bawahnya terdiri daripada pengurus-pengurus lain mengikut fungsian yang ada dalam perniagaan tersebut. So nanti pengurus pengeluaran ada bawah-bawah dia. Okay, siapa orang dia. Okay, pengurus kewangan, bawah dia ada siapa. Kalau dia ada pecahan lagi, dia boleh buat lagi lah lebih detail. Okay, tapi semuanya berdasarkan fungsi. Okay, yang kedua berdasarkan produk. Okay. Yang ni sesuai untuk organisasi yang mengeluarkan pelbagai jenis produk. Okay. Biasanya perniagaan yang berskala besar lah. Contoh dia macam kereta. Okay, kereta dia ada pelbagai produk. Kereta A, kereta B, kereta C ataupun kalau dijual gardenia, dia ada roti, dia ada muffin, dia ada waffle. So dia ada pelbagai jenis produk. Setiap satu produk tu dia akan pecahkan. Okay, diwujudkan bagi memudahkan pihak pengurusan menyelaraskan operasi ataupun perkhidmatan yang berkaitan. Okay, mungkin pengeluaran untuk produk A tak sama dengan produk B. So dalam produk A dia ada operasi dia tersendiri. Okay, individu yang bekerja mengikut pengalaman, pengetahuan, kemahiran dan kepakaran dalam penghasilan produk tertentu. Okay, ini untuk company ataupun organisasi yang menghasilkan berbagai produk. Okay. Okay. Yang ketiga berdasarkan geografi ataupun wilayah. Okay, ini berdasarkan tempat. Okay, diwujudkan berdasarkan kawasan pasaran yang menjadi fokus syarikat. Okay. Contohlah organisasi ni dia ada di seluruh Malaysia. Okay, ibu pejabat dia sebagai pusat yang mengawal jabatan-jabatan lain. Okay. Let's say pengurus besar ni yang paling besar. So dia ada syarikat di utara. So yang utara tu dia akan uruskan perniagaan di utara, di selatan, di timur, di Sabah dan di Sarawak. Okay, yang keempat berdasarkan pelanggan. Okay, yang ni diwujudkan berdasarkan keperluan dan kehendak pelanggan syarikat tersebut. Okay, biasanya yang memberikan perkhidmatan lah. Okay, yang ni sesuai untuk perniagaan yang menawarkan perkhidmatan seperti perbankan. Okay, dan penempatan bekerja bergantung kepada kepakaran mengikut jenis perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Okay, contoh dia macam ni, pengurus besar. Okay, ni contoh di bahagian bank. So pengurus besar dekat cawangan tersebut ada seorang. Okay, dan di bawah pengurus besar ada
berdasarkan pelanggan A, iaitu perkhidmatan kaunter. So dekat kaunter tu ada seorang lagi pengurus. Dekat perkhidmatan ATM ada seorang yang menguruskan bahagian ATM. Let's say ATM terkendala, so ada orang yang bertanggungjawab terhadap bahagian tersebut. Okay, khidmat nasihat pelaburan dan juga perkhidmatan-perkhidmatan lain. Okay, yang terakhir adalah berdasarkan matriks. Okay, matriks ini adalah sistem berbilang arahan. Okay, dia dikenali biasanya ini adalah kombinasi dua jenis struktur organisasi. Okay, biasanya berdasarkan fungsi dan juga produk. Okay, macam contoh tadi cikgu bagi kereta lah kan. So kereta contoh kereta Proton. Okay, so Rodua Saga itu adalah untuk projek A. So di bawah projek A ada produk-produk dia tersendiri. Okay, dia gabungan antara dua jenis struktur organisasi. Okay. Okay, yang ni contoh soalan lah. Okay, bahagian case kita bagi. Ini tak apa, nanti kita jawab kemudian. So, kita masuk 1.7, sistem penggajian bagi sesebuah organisasi. So dalam bahagian pengurusan sumber manusia, penggajian pun ditentukan oleh bahagian sumber manusia. Yang ini termasuk dalam deskripsi tugas, termasuk dalam kontrak perniagaan, kontrak pekerjaan. So dalam kontrak tersebut dia akan nyatakan siap-siap lah berapa gaji, apakah faedah-faedah yang didapat. So kita tengok dulu apa maksud gaji. Okay, gaji adalah bayaran secara tetap yang dibayar oleh majikan kepada pekerja yang menyumbang tenaga dalam organisasi. Okay, ini adalah bayaran secara tetap. Okay, penggajian merujuk kepada semua urusan berkaitan dengan gaji pekerja. Okay, tujuan penggajian adalah untuk menarik pekerja berkhidmat dalam organisasi. Okay, ni yang pertama, mengekalkan pekerja yang berpengalaman. Ni yang kedua. Yang ketiga, memotivasikan pekerja. So ada 3 tujuan penggajian. So ni yang pertama, yang ni yang kedua, ini yang ketiga, memotivasikan pekerja. Ini adalah tujuan penggajian. So penggajian dia terbahagi kepada 2 komponen, iaitu gaji dan juga faedah. Ada 2 komponen. Okay, kita tengok komponen yang pertama, gaji. Gaji ni terbahagi kepada 3, iaitu gaji asas, upah dan juga allowance. Okay, gaji asas ni yang diorang cakap basic salary, ini adalah gaji asas. Okay, yang diterima oleh pekerja tanpa melibatkan sebarang pembayaran tambahan seperti allowance, bonus, commission dan lain-lain. Okay, dibayar mengikut perjanjian pekerjaan yang telah dibuat antara majikan dan juga pekerja. So bila awak dapat kontrak pekerjaan, dia ada tulis itu gaji asas ataupun basic salary. Okay, yang ni dia tak ada campur apa-apa allowance lah. Yang ni yang basic yang awak dapat. Okay, yang kedua adalah upah. Upah ni adalah bayaran yang dibayar kepada pekerja berdasarkan tempoh jam bekerja atau mengikut hari bekerja. Okay, so gaji asas ni kita bayar secara bulanan, manakala upah ni berdasarkan tempoh jam bekerja. Biasanya kalau awak sebelum SPM ni awak kerja dulu, biasanya orang akan bayar dalam bentuk upah. Kenapa dia nak bayar dalam bentuk upah? Sebab tak perlu carum dalam KWSP. Kalau dia beri awak kontrak pekerjaan, dia bagi gaji asas dan sepatutnya hak awak sebagai pekerja, awak perlu dapat gaji, caruman KWSP lah. Okay, yang ketiga adalah allowance. Allowance ni adalah bayaran tambahan yang akan dibayar oleh majikan kepada pekerja. Okay, pemberian allowance bergantung kepada jenis jawatan yang disandang. Okay, jadi berdasarkan polisi dalam syarikat tersebut. Okay, let's say awak pengurus jualan. So sebagai pengurus jualan mungkin tanggungjawabnya lebih besar. Jadi allowance yang diberikan adalah lebih berbanding dengan pekerja kedai biasa. Okay, ini adalah dalam kategori gaji. So kita tengok faedah. Okay, ini adalah faedah. Ada beberapa faedah dan tidak
tidak wajiblah untuk setiap organisasi memberikan faedah-faedah ini kepada perniagaan, kepada pekerja, tetapi faedah-faedah yang itu adalah sebagai ni sebagai guideline dia lah. So organisasi akan pilih faedah mana yang bersesuaian dengan organisasi. Okey. So faedah, antara faedah yang wajib diberi adalah caruman KWSP dan caruman pekeso lah. Okey, so caruman KWSP ni adalah Ordinan Kumpulan Waspandang Pekerja mewajibkan caruman dibuat oleh majikan 12% dan pekerja 11% setiap bulan. So maksudnya pada setiap bulan pekerja akan membuat caruman sebanyak 11%. Cikgu bagi contoh kat sini lah, cikgu nak conteng kat sini. Okey, contoh gaji dia pekerja A, gaji dia 3,000. Okey, daripada 3,000, okey 11% pekerja dapat, manakala 12% majikan yang carum. Kita panggil dia sebagai caruman. So kalau awak kira 11 bagi 100 darab 3,000, sini awak dapat 330. Sini awak dapat 360. So contoh ini adalah akaun KWSP. Sorry cikgu tak boleh pen lagi. Okey, so dalam akaun KWSP dia ada bahagian pekerja, dia ada bahagian majikan. Okey, so yang pekerja carum sebanyak 330, yang majikan carum sebanyak 360. Okey. Yang ni contoh bulan Januari. So pada bulan Februari pekerja akan carum lagi 330, majikan akan carum lagi 360. KWSP ni adalah satu bentuk tabungan yang awak akan mula menabung start daripada awak bekerja sampailah umur awak pencen. Okay, yang ni dia akan berlarutan lah sampai umur awak pencen nanti. Okay, dan semakin lama awak stay dalam satu company, semakin tinggi jumlah yang awak akan carum. Okay? Kalau contohlah awak punya basic 3,000. Mungkin tahun hadapan dia dah naik jadi 3,200. Okay, kalau 15 tahun awak kerja mungkin dia dah capai sampai 7,000 ataupun 8,000 lah. Okay, dia akan naik berdasarkan polisi syarikat. So semakin banyak, semakin lama awak kerja, semakin banyak KWSP yang awak akan carum. So pada umur 55 tahun, okay, jumlah semua ni nanti contoh awak dapat 400,000. Okey, jumlah inilah nanti yang awak boleh bawa keluar bila awak dah bersara nanti. Okey. So yang daripada pekerja ni tadi dia akan tolak daripada jumlah gaji. Maksudnya macam awak menyimpan setiap bulan. Setiap bulan awak akan tolak 330 untuk awak simpan dalam tabung KWSP. Yang majikan ni dia akan bayar kat KWSP setiap bulan 360. Awak punya gaji akan berkurang sebanyak 330 setiap bulan. Tetapi awak akan dapat balik pada umur 55 tahun. Okey, faham tak konsep KWSP ni? Faham tak? Faham tak? Faham. Okey, bagus. Takut tidur je, tak respon. Okey, so kita tengok yang kedua, pekeso. Okay, yang ni pun sama. Yang ni pekeso ni lebih kepada insurans. Okay, insurans pampasan pekerja iaitu caruman majikan 1.25, manakala pekerja 0.5 daripada gaji bulanan pekerja untuk melindungi majikan daripada tuntutan pekerja. Okay, contohlah awak kerja tu kerja bahagian pembantu kedai. Okay, apabila berlaku kemalangan di tempat kerja, okay, biasanya kalau awak mencarum pekeso ni akan bayarkanlah jumlah bil hospital. Tapi yang penting kena mencarum dululah. Okay, dan kalau tidak, kalau majikan tak carum, segala kos let's say berlaku kemalangan di tempat kerja, majikan yang kena tanggung kos tersebut. Okay, kalau awak ada dia punya
jadual dia lah. Kalau untuk hilang upaya berapa dia bayar. Okey, itu adalah pekeso. Pekeso ni dia punya keyword dia kat sini adalah lebih kurang macam insurans. Okey, yang ketiga adalah pekeso. Pekeso pula. Commission. Commission ialah ganjaran yang diberikan kepada pekerja yang terlibat dalam aktiviti jualan. Okey, kata kunci kat sini adalah yang terlibat dalam aktiviti jualan. Okey, semakin banyak dia jual, semakin banyak komisen yang dia dapat. Okey, jumlah komisen bergantung pada jumlah jualan yang dilakukan oleh pekerja. Contohlah awak pergi Jekyll. Awak tengok tak pekerja dia datang dekat awak untuk bantu awak memilih kain. Okay, so apabila dia dah sudah bila awak confirm beli, dia akan tulis kat resit kan. So resit tersebut dia ada nombor pekerja dia. So apabila awak beli dengan dia, dia akan dapat komisen. Semakin banyak dia rajin dia cari pelanggan, semakin tinggi komisen yang dia akan dapat. Okay, seterusnya pinjaman keuangan. Okay, yang ni disediakan oleh perniagaan untuk syarat yang ditetapkan lah. Okay, tak semua perniagaan yang sediakan pinjaman kewangan, ada perniagaan yang sediakan untuk pekerja dia yang kekurangan tunai. Okay, yang kelima, bonus tunai. Okay, yang ni dibayar secara tunai. Okay, secara tunai, nama pun bonus tunai kan, kepada pekerja pada akhir tempoh tertentu berdasarkan prestasi perniagaan. Okay, contoh awak pernah dengar tak orang dapat bonus? Okay, apabila syarikat ataupun perniagaan tutup perniagaan, dia kira berapa jumlah keuntungan. Okay, so let's say keuntungan dia melebihi misi, visi dan objektif yang telah ditetapkan. So dia nak bagi reward dekat pekerja dia. So dia announce, so bulan tahun ini pekerja semua dapat bonus sebanyak 1 bulan gaji. Let's say dia sebulan dia dapat RM3,000, so dia akan bayar bonus sebanyak RM3,000 tambahan pada akhir tempoh tersebut. So pekerja dia akan ada semangat untuk lebih perform untuk meningkatkan keuntungan perniagaan. Okay, seterusnya adalah beasiswa pendidikan. Okay, yang ini adalah berbentuk bantuan keuangan kepada pekerja untuk melanjutkan pelajaran dan juga latihan. Okay, let's say dia nak support pekerja dia supaya lebih berpengetahuan dan berdaya saing, so dia hantar bantuan keuangan untuk melanjutkan pelajaran. Okay. Seterusnya adalah insurans berkelompok. Maksudnya syarikat majikan membayar premium. Premium ini adalah bayaran bulanan kepada syarikat insurans untuk melindungi majikan dan pekerja apabila risiko semasa bekerja. Okay. Yang ini kalau tak ada pekeso. Untuk pekerjaan yang kurang terdedah kepada risiko kemalangan, biasanya kita tak carum pekeso. So inisiatif majikan dia ambil insurans berkelompok lah. Maksudnya dia bayar, majikan yang tolong bayarkan lah kepada syarikat insurans tu. Kalau apa-apa berlaku, syarikat insurans yang akan bayar. Okay, yang seterusnya adalah kemudahan perubatan. Okay, yang ini adalah faedah perubatan dan penjagaan kesihatan yang dibiayai oleh majikan. Yang ini kalau biasa awak dengar klinik panel. Okay, biasanya kalau ayah awak bekerja dalam sebuah syarikat ataupun perniagaan, dia ada klinik-klinik panel dia. So apa yang klinik panel ni lakukan, apabila pekerja ataupun keluarga pekerja yang sakit, so awak pergi dekat situ, awak tunjukkan kad kerja awak, dia akan terus masukkan dalam buku ataupun akaun perniagaan tersebut yang terdapat kat klinik lah. So every month, nanti end of the month, klinik tu akan mohon minta bayaran dekat company. So syarikat tu yang akan bayar perubatan untuk pekerja-pekerjanya yang pergi dekat klinik panel tadi. Okay, seterusnya adalah kemudahan cuti. Okay, ini biasanya memang akan diberikan. Okay, kemudahan akan diberikan kepada pekerja mengikut tahun perkhidmatan, merangkumi cuti tahunan, cuti sakit, cuti rehat, cuti bersalin dan sebagainya. Okay, cuti ni adalah wajib sebenarnya. Okay, untuk tak silap cikgu dalam akta pekerjaan, pekerja tak boleh tak boleh terus kerja selama 14 hari berturut, mesti ada 1 hari cuti rehat.
Seterusnya adalah tempat penjagaan anak-anak. Ini tempat asuhan kanak-kanak disediakan oleh majikan di tempat kerja. So sekarang pun banyak majikan yang buat macam itulah untuk memberi keselesaan kepada parents yang bekerja. Kemudahan keselamatan, penyediaan alat keselamatan dan persekitaran kerja yang selamat supaya pekerja tidak terdedah kepada sebarang risiko. Let's say ada fire extinguisher, ada CCTV, ada pelan kebakaran, dan apa-apa yang inilah yang sesuai dengan syarikat tersebut. Yang terakhir adalah kemudahan penginapan, tempat tinggal yang disediakan oleh majikan kepada pekerja. Contoh macam pekerja kontrak pembinaan. So majikan akan sediakan tempat tinggal lah. Biasanya kalau kerja kilang dia ada rumah dia, hospital pun tak silap cikgu ada rumah dia lah. So apa faktor-faktor penentu sistem penggajian? Setiap organisasi dia ada sistem penggajian yang berbeza-beza berdasarkan 6 faktor. Faktor yang pertama adalah kemampuan organisasi. Yang ni yang paling penting lah. So kalau organisasi tu mempunyai kedudukan kewangan yang kukuh, dia akan memberi lebih banyak ganjaran kepada pekerja. Yang kedua, bentuk dan jenis tugas. Pekerja yang menjalankan tanggungjawab besar akan diberi ganjaran yang lebih tinggi. So yang dekat atas biasanya pengurus besar tu gaji dia lebih besar daripada kerani-kerani yang di bawah. Undang-undang dan peraturan kerajaan. Pihak kerajaan berkuasa menentukan kadar ganjaran minimum yang perlu diberikan oleh sesebuah organisasi. Contoh, kerajaan telah mewartakan kadar gaji minimum, let's say 1,200 sebulan. So mana-mana syarikat perlu bayar minimum 1,200. Tak boleh kurang daripada gaji tersebut walaupun kedudukan keuangan dia teruk. So sebagai pekerja awak kena tahulah hak-hak awak sebagai pekerja. Yang keempat, ganjaran yang dibayar oleh pesaing. Ni bagi mengelakkan pekerja daripada berhenti, majikan akan memberi ganjaran yang setara ataupun lebih tinggi berbanding dengan ganjaran oleh pesaing. Ni supaya dia dapat menarik pekerja baru yang dirasakan berpotensi ataupun memotivasikan dan mengekalkan pekerja untuk berkhidmat dengan syarikat yang samalah. Ini bagi mengelakkan masalah pusing ganti pekerja. Pusing ganti pekerja ni apabila pekerja lari ke perniagaan lain. So proses untuk hire new pekerja tu dia kena ulang daripada awal. Interview, dia kena buat program induksi. So dia kena buat semua daripada awal. So bila dia nak kena rekrut pekerja baru, dia akan incur kos yang lebih banyak. So bila dia banyak kos, dia akan memberi kesan kepada perniagaan. Yang kelima, permintaan dan penawaran buruh. Permintaan dan penawaran buruh akan menentukan kadar upah di pasaran. Let's say macam sekarang ni banyak pekerja yang dibuang kerja, mungkin permintaan tu melebihi penawaran penawaran tu lebih kuranglah daripada permintaan. Ramai orang nak bekerja tetapi peluang-peluang pekerjaan tak banyak. So mungkin sekarang ni kadar upah tu adalah rendah lah. Yang keenam adalah faktor lokasi. Sistem penggajian akan dipengaruhi oleh kos sara hidup setempat, kedudukan geografi kawasan dan risiko lokasi serta kemudahan infrastruktur yang sedia ada. Biasanya kalau awak kerja dekat ibu kota, dekat bandar, kos sara hidup dia adalah tinggi. Kos sara hidup dia tinggi, so dia punya gaji tu biasanya lebih tinggi lah berbanding dengan kawasan-kawasan luar bandar. Kita dah tamat bab 1. Senang je kan bab ni? So ni kita go through rumusan untuk bab ini. Ni adalah maksud pengurusan sumber manusia, satu usaha pembangunan tenaga kerja dalam organisasi untuk menarik, membangun dan mengekalkan tenaga kerja yang berprestasi tinggi. Peranan pengurusan sumber manusia ada 9. Ini adalah peranan pengurusan sumber manusia. Dia punya detail dia ada dalam
muka surat depan lah, keperluan pekerja, membangunkan pasukan, prestasi pasukan, latihan dan peningkatan kemahiran, membentuk persekitaran kerja yang positif dan harmoni, pemantapan budaya profesional, menggalakkan kreativiti dan inovasi, pemberian insentif yang munasabah, dan yang terakhir adalah pemberhentian pekerja. Okay, yang ini adalah aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan. Pertama, perlu ada penempatan pekerja dan fasiliti, SOP tugas, sistem penggajian, penghargaan dan hukuman, penyelesaian masalah. Yang ini maksudnya majikan berbincang dengan pekerja, dan juga yang terakhir adalah struktur organisasi. Okay, ini kemahiran kebolehkerjaan, kelayakan yang bersesuaian, berpengalaman, berpengetahuan tentang produk dan perkhidmatan, berpengalaman dalam industri tertentu, keberkesanan mencapai sasaran individu dan pasukan atau jabatan. Okay. Ini yang kita belajar hari ini. Okay, struktur organisasi merupakan satu kumpulan sumber yang diwujudkan oleh pihak pengurusan secara formal bagi menjalankan pelbagai tugas dalam organisasi. Penggajian merujuk kepada semua urusan berkaitan dengan gaji, melibatkan dua komponen iaitu gaji dan juga faedah. Okey, yang ni adalah soalan yang perlu awak jawab. So sekarang awak jawab dalam secara atas talian ni. So kita akan terus bincang jawapan. Nanti dalam buku tak perlu salin soalan, tak perlu salin jawapan. Satu apa, dua apa, terus tulis jawapan macam tu je. Keluarkan buku sekarang, terus tulis. Tenang, kalau tak ada, awak simpanlah kat mana-mana dulu. Nanti kan dekat ni awak tulis latihan buku teks, soalan uji minda, soalan objektif, muka surat. Muka surat berapa? Muka surat 32. So every time awak nak tengok soalan, just rujuk saja buku teks, tak perlu awak nak salin soalan balik. Okay? Okay, so kita bincang nombor satu. Nombor satu, cikgu nak Anas. Ada tak Anas? Nombor satu ada Anas tak? Anas ada tak Anas? Anas tak ada, tapi tulis kehadiran. Ashraf lah. Ashraf nombor satu, Ashraf. Ashraf nombor satu. Ashraf boleh tak Ashraf? Sebab cikgu tak nampak chat awak sebenarnya ni. Kalau awak chat, cikgu tak tahu. Okey, sementara Ashraf jawab soalan tu, okey sekarang ni cikgu nak ajar awak macam mana nak jawab kertas satu. Okey, jawapan telah diberikan, so awak kena pilih mana jawapan yang bersesuaian. Okey, situasi di bawah menunjukkan peranan pengurusan sumber manusia. So dia minta peranan pengurusan sumber manusia. So dalam ini okey, awak gariskan kata kunci yang bersesuaian, memberikan petunjuk ataupun penanda aras berkaitan sejauh mana pekerja mampu bekerjasama melaksanakan kerja dengan berkesan. Okey, so awak tengok balik dekat nota peranan tu. Okey, so perkataan petunjuk ini merujuk kepada KPI. Okey. So apa jawapan dia yang bersesuaian?
Okey, bagus Jiacin. Jawapan dia adalah D. Okey, jawapan dia adalah D. Okey, jawapan dia adalah D. Okey, yang kedua, kita tengok kenyataan di bawah berkaitan dengan dokumen. Okey, dokumen dalam pengurusan sumber manusia. Okey, dokumen ni pasal apa? Okey, ringkasan tugas dan tanggungjawab pekerja. So dia berkaitan dengan apa? Dokumen apa ni? Seorang jawab. Dokumen apa? Okey, bagus Sharmila. Jawapan dia adalah A. Okey, deskripsi tugas. Okey, nombor 3. Maklumat berikut berkaitan dengan peranan pengurusan sumber manusia. Okey, dia tanya peranan lagi. Okey, memastikan tidak berlaku lebihan dan kurangan dalam sumber tenaga kerja. Okey, aktiviti menganalisis keperluan sumber manusia dalam organisasi, mengkaji analisis kerja untuk memenuhi keperluan kerja yang perlu dipatuhi. Apakah peranan yang dimainkan oleh pengurus sumber manusia? Okey, yang ni apa ni? Kata kunci dia. Tidak berlaku lebihan dan kurangan. Okey. Keperluan sumber manusia, analisis kerja. Ni berkaitan dengan apa? Cusian? Ni berkaitan dengan apa? Cusian boleh jawab tak? Nombor 3. Cusian? Tajuk apa? Ini dia tak ada tajuk apa. Dia secara umum. Yang kita tengah belajar ni berkaitan dengan apa? Perancangan. Okey, nombor 4. Kenyataan di bawah mengenai Puan Khadijah. Okey, Puan Khadijah telah menggunakan kenderaan syarikat bertujuan untuk menghantar anak-anaknya ke sekolah tanpa mendapat kelulusan dan kebenaran pihak pengurusan. Okey, so kata kunci dia adalah kenderaan. Dia guna kenderaan untuk hantar anak-anak di sekolah. Anak-anak pergi sekolah ni urusan pejabat ke bukan? Bukan. Bukan. So apa jenis kesalahan yang dilakukan oleh Puan Bukan. Salah Pribadi. guna aset syarikat. Bagus. Terima Salah kasih. aset syarikat. Okey, pandai. Okey, 5. Yang ni adalah aspek dalam pengelolaan sumber manusia. Okay, Cik Abu merupakan graduan lepasan universiti dalam bidang sains komputer. Beliau telah diambil bekerja oleh sebuah syarikat teknologi maklumat, dinilai dan ditempatkan di bahagian jabatan animasi. So, okey tak dengan dia punya lepasan tu? Berkaitan kan? So, aspek pengelolaan mana yang digunakan dekat atas? Penempatan pekerja dan Okey. fasiliti. Bagus. Penempatan pekerja dan fasiliti. Okey, antara berikut manakah merupakan faedah yang diberikan oleh majikan kepada seseorang pekerja? Gaji asas ni termasuk komponen faedah ke? Tak. Tak. Okey, potong siap-siap. Allowance? Ya. Allowance ya? Tak. Tak. So jawapan dia apa? Kemudahan Tak. perubatan. D. Nyatakan jenis kesalahan yang berkait dengan petikan di bawah. Pihak pengurusan melantik Encik Jamil sebagai pengurus projek. Okey, syarikat telah mendapat projek pembinaan jalan raya dari Sarawak dengan nilai tender 20 juta. Okey, Encik Jamil bertanggungjawab melantik dan memberi kelulusan kepada pihak kontraktor yang dipilih untuk melakukan kerja-kerja pembinaan. Beliau telah menetapkan bagi setiap kontraktor yang dilantik perlu memberikan 2% komisen kepada beliau sebagai hadiah ataupun sumbangan peribadi. Okey, apa kesalahan yang dilakukan? Ini dikira apa? Okey, bagus jawapan dia.
rasuah. Pecah amanah. Apa dia pecah amanah? Rasuah. Pecah amanah tu dia pegang duit syarikat. Lepas tu dia belanjakan ke tempat lain lah. Dia tak amanah dengan apa yang telah diberikan kepada dia. Okay, yang ni kalau dia terima komisen kita panggil sebagai rasuah. Ponteng kerja tu macam ponteng kelas lah, tak datang kerja tanpa sebab. Okay, ingkar arahan tanpa sebab yang kukuh. Ni let's say bos suruh dia buat sesuatu tetapi dia tak lakukan. Okay, sebab dia tak ada apa-apa sebab yang munasabah. Okay, nombor 8. Okay, situasi di bawah menunjukkan pelbagai kemahiran kebolehkerjaan bagi seorang calon pekerja. Okay, kepelbagaian ujian diperlukan untuk menilai personaliti dan kebolehan calon daripada pelbagai aspek penting yang memenuhi kehendak bakal majikan. Berdasarkan pernyataan di atas, apakah kemahiran kebolehkerjaan yang digunakan untuk memilih pekerja? Okay, ini untuk menilai personaliti dan kebolehan. So apa? B. Okey, bagus. Kelayakan yang bersesuaian. Okey, gambar dia menunjukkan Cik Lukman bekerja sebagai juruteknik elektrik. Apakah kategori kemahiran yang dimiliki oleh Cik Lukman? Okey, yang mana yang sesuai? Adakah satu? Yang ni Bukan. yang ni tak. Okey, yang kedua? Ya. Ya, Ya. bagus. Yang 2 dan ketiga? 3. Okey, bagus. Jawapan dia 2 dan 3. So C. Okey. Nombor 10. Ni pasal struktur organisasi. Okey, struktur organisasi ni sering diamalkan, kata kunci dia, dalam kebanyakan syarikat pembinaan. Dikenali sebagai sistem berbilang arahan. Okey, dia merujuk kepada apa? Sistem berbilang arahan. Jawapan dia apa? C. Okey, bagus. Jawapan dia C. Okey, apakah jenis penggajian yang dibayar oleh majikan kepada pekerja pada akhir suatu tempoh tertentu berdasarkan prestasi syarikat? Apa dia? B. Bonus. Pandai. Bonus tunai. Okey, manakah antara berikut bukan fungsi SOP? Adakah SOP itu polisi piawaian kerja? Jawapan dia? Ya. Okey. D. Melihara keselamatan pekerja betul. Meminimumkan risiko betul. Okey, so jawapan dia adalah D. Okey, 13. Okey, yang ni satu bentuk penggajian. Cik Kasim bekerja sebagai jurujual. Kata kunci dia jurujual kat situ. Beliau akan diberikan ganjaran oleh pihak majikan bergantung kepada jumlah jualan. So, apa jenis C. ganjaran? Commission. Commission. Antara berikut manakah butiran yang akan mengurangkan gaji bersih yang diterima oleh pekerja? Dia kat sini apa? Mengurangkan. Siapa yang mengurangkan? Bonus tunai kita tambah duit gaji ke kurangkan duit gaji? Tambah. Tambah. So ni bukan jawapan dia. Beasiswa pun bukan. Pinjaman Kurang. kurang. Okay, so jawapan dia pinjaman perumahan. Allowance pun bukanlah. Okay, 15. Antara berikut manakah potongan wajib dalam sistem penggajian pekerja? Yang mana yang wajib tadi cikgu cakap? Yang mana yang wajib tadi? 1 dan 3. Okay, bagus. 1 dan 3. So jawapan dia adalah B. Okey, nombor 16. Ni sama macam contoh pula tadi. Berapa caruman KWSP bagi Puan Darina dalam sebulan? Ni tadi ni cikgu dah tunjuk jalan kerja ke atas ni. 330. Kenapa 330? Ni. So sebulan dia dapat berapa? Totalkan 2 ni. So dia dapat berapa? 690. Okey, bagus. 690. So jawapan dia adalah B. Okay, 690. So jawapan dia adalah B. Okey, 17.
Ni faedah yang diberikan oleh syarikat Seng Hong. Okay, membayar premium. Premium tadi ni berkaitan apa? Insurans. Okay. Faedah yang dibayar oleh syarikat mesti klinik panel. Okay, klinik panel ni perubatan. Okay, yang mana? D. Dongki. Pandai, jawapan dia D. Okay. Okay, 18. Okay, yang ni berkaitan dengan sistem ganjaran. Berumur 46 tahun, bekerja sebagai juruteknik pada selama 16 tahun. Okay, pada 2016, bilangan pekerja untuk jawatan tersebut berlebihan. Okay, syarikat memutuskan untuk mengurangkan tenaga kerja. Apabila perkhidmatan Encik Selvan ditamatkan, syarikat membayarnya RM200,000 sekaligus. Bayaran dilakukan kepada Encik Selvan. Apakah jenis ganjaran bagi penyataan di atas? Pampasan. Okey, bagus, pampasan. Apa dia allowance? Allowance tadilah macam allowance tugas. Okey, commission berkaitan dengan jualan, bonus ni berdasarkan prestasi syarikat. So jawapan yang tepat adalah pampasan. Okey, antara berikut yang manakah bukan penentu kepada sistem penggajian? Yang mana yang bukan? Satu A tu betul ke salah? Betul. Okey, bagus. A betul, B Betul. betul, C Salah. C salah. Bukan kuasa majikan kan? Okay, so jawapannya adalah C. Okay, 20 last. Okay, faktor penentu sistem penggajian bagi yang diamalkan oleh sebuah perniagaan. Okay, dia beribu pejabat di Beranang, Selangor telah membuka cawangan di Kuala Lumpur. Pihak syarikat telah mengarahkan Encik Rahmat untuk tugas di sana. Okay, beliau telah diberikan kenaikan ganjaran bulanan daripada RM4,000 kepada RM6,000 sebulan memandangkan kos kehidupan yang tinggi. Okay, apakah faktor penentu sistem penggajian yang diterima oleh Encik Rahmat? Dongki. Ha? A. A. B. B. B, kemampuan organisasi. Tengok sini kata kunci dia. Dia dekat Selangor, dia buka dekat Kuala Lumpur. Jawapan dia A, faktor lokasi. Gaji dinaikkan memandangkan kos kehidupan yang tinggi. So jawapan yang tepat adalah A. Okay. So soalan yang ni dah cikgu bagilah soalan mana yang awak kena buat. Okay. Okay. Siapa yang belum hantar lagi latihan setakat ini, ambil gambar hantar dekat Telegram cikgu. So siapa yang dah hantar tu tanyalah terima kasih. Cikgu rekodkan nanti untuk awak punya PPT. So kita akan jumpa pada minggu hadapan hari Selasa. So nanti minggu hadapan hari Ahad. So hari Selasa nanti awak buat latihan yang cikgu akan kongsikan dengan awak. Okay? Saya dah hantar. Dah hantar dah siap dah? Latihan belum cikgu kongsi lagi?